Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk kelas hari ni kita akan masuk bab 8.2. Okey, ada sebab tugasan yang sebelum ni adalah berkaitan dengan cikgu minta buat peta konsep kan. Okey, so tujuan cikgu minta dibuat peta konsep tu supaya antum dapat tengok dan dapat kenal pasti apa simbol-simbol yang ada dalam bab 8 ni lah. Okey, so yang pentingnya dekat bab 8 ni sebenarnya topik dia macam mudah lagi lah untuk difahami kan, berkaitan dengan statistik. Tapi bila berkaitan dengan simbol, saya takut antum ambil masa untuk fahamkan simbol tu apa. Sebab untuk pengetahuan dalam exam, simbol-simbol ni ataupun formula ni diberi. Tapi kalau kita tak faham dia punya maksud simbol tu, so kita tak bolehlah nak settlekan soalan tu kan. Okay, so first berkaitan dengan plot batang dan daun dan plot titik. So yang tu hari tu kita dah go through plot batang dan daun dengan plot titik tu yang macam mana. Okay, so untuk hari ni cikgu nak terus kepada formula-formula yang berkaitan dengan variance dan sisihan piawai. Okay, cikgu pasti julat antara kuartil, julat dan julat antara kuartil tu antum dah settle part tu. Okay, so untuk hari ni kita berkenalan dengan formula yang ada dulu dekat 8.2. Okay, so dalam 8.2 iaitu sukatan serakan. So simbol pertama yang cikgu nak perkenalkan adalah simbol ni, summation, ataupun bahasa Melayu dia adalah hasil tambah. Okay, lepas tu kita ada simbol X. Okay, X ni refer kepada data. Next kita ada X bar. Okay, X lepas tu ada garis kat atas, so X bar. Ini adalah formula untuk mean. Okay, mean ataupun purata lah. Apa lagi ada? So kita ada N. N besar ni untuk bilangan. Okay, seterusnya kita ada F. Okay, F tu bahasa Inggeris dia frekuensi. N tu number kan. So number bahasa Melayu dia bilangan. F kecil ni untuk frekuensi. So bahasa Melayu dia adalah kekerapan. Okay, dan seterusnya kita ada dua lagi simbol, iaitu sigma ni. So ni adalah sisihan piawai. Lepas tu kalau dia ada kuasa 2, dia adalah variance. Okay, so sebab tu dekat formula yang antum salin tu, yang semalam tu, pada bahagian yang untuk sisihan piawai je, formula dia sama sebiji macam variance. Cumanya dia ada simbol punca kuasa. Okay, sebab sisihan piawai adalah punca kuasa kepada variance. Ataupun variance adalah kuasa 2 bagi sisihan piawai. Dia just terbalik yang macam tu lah. Okay, so once kita dah kenal dengan simbol ni, so kita ke arah cara untuk menjawab soalan lah. Okay, so kalau perasan, kita ada dua formula untuk sisihan piawai. So cikgu detailkan dekat sisihan piawai dan variance lah Okay, so kita ada dua formula berkaitan dengan sisihan piawai dan dua formula berkaitan dengan variance. Ataupun kalau antum tengok yang dekat peta konsep tu dia ada 4. Setiap variance ada 4, setiap sisihan piawai ada 4. Okey. Sebenarnya 4 tu datang dari, okey, cikgu just nak antum fokus dekat apa benda yang 4 ni supaya bila exam ataupun ada soalan exam, kita boleh fokuskan sebenarnya kita nak guna yang mana. Okey, so let's say cikgu pergi dekat contoh yang variance ni. So summation of X tolak X bar kuasa 2 per N. Okay, lepas tu kita ada yang kedua.
summation of X kuasa 2 per N tolak X bar kuasa 2. Okey, yang ketiga, summation of F X tolak X bar kuasa 2 per summation of F. Okey, dan yang terakhir, summation of F X kuasa 2 per summation of F tolak dengan X bar kuasa 2. Okey, so sekarang ni, ini adalah formula ni, 4 formula yang ada dekat dalam buku teks tu kan. Okey, so sebenarnya formula yang pertama dan ketiga ni dia adalah formula yang sama, dan formula yang kedua dan keempat dalam susunan buku teks tu dia adalah formula yang sama. Yang dia dengan dia berbezalah. Okey, so apa persamaan dia? Contohnya untuk yang ni, kiri dan kanan yang cikgu tunjuk ni. Okey, ni adalah untuk data tak terkumpul. Okey, ingat tak pernah sentuh dulu? Data tak terkumpul membawa maksud data tu dia tidak dikumpulkan mengikut kekerapan. Macam dia ada range kan. Markah yang 20 hingga 40. Ada 2 orang. Markah berapa kan? So range. Ni ada range. So ni dipanggil sebagai kekerapan. So kalau data tak terkumpul, dia tak ada benda-benda lah ni. Okay, dia tak ada yang kekerapan tu. Untuk yang ni, okay. So cara pengiraan ni dengan cara pengiraan ni adalah berbeza. Okay, kalau yang macam ni, mungkin kita akan go through by soalan aku kan. Okay, kalau yang macam ni, dia seolah-olah kita kena ambil data, tolak dengan setiap purata ataupun min. Hasil tolak tu kuasa 2 kan, dan tambahkan dia, barulah bahagian. Okay, so sebenarnya cara yang ni, yang depan ni adalah lebih complicated lah. So cikgu tak galakkan antum guna formula yang kat depan ni. Okay, so better guna formula yang lagi satu ni, iaitu kita kuasa 2 kan setiap data bahagian tolak dengan min kuasa 2. So ni sebenarnya lebih simple lah. Okay, more simpler untuk formula. Okay, kalau yang ni formula yang sama, bezanya dia ada melibatkan F. So maksudnya kalau dia ada kekerapan, letak je lah kekerapan darab dengan X kuasa 2. Okay, X tu adalah data. F kekerapan, X data, X bar tu min. Yang ni simbol hasil tambah lah. Okey, jom kita pergi dekat soalan. Okey, cikgu ambil contoh soalan praktis kendiri 8.2e. Okey, tentukan julat dan jul antara kuartil. Tu soalan yang julat antara kuartil. Nombor 4, tentukan variance dan sisihan piawai bagi taburan ini. Okey, so kita akan jawab soalan nombor 3 dan nombor 4. Okey, nombor 3 tu adalah variance dengan sisihan piawai, tapi dia adalah data tak terkumpul. Okey, so kalau nak tengok balik data tak terkumpul, kita akan gunakan formula atas ni, dan data terkumpul yang ada kekerapan tu kita akan guna formula yang kat bawah ni. Okey, so sekarang kita pergi dekat nombor 3A dulu. So kita akan apply formula. Sekejap. So nombor 3, formula yang kita akan gunakan adalah variance sama dengan hasil tambah X kuasa 2 per N tolak dengan X bar kuasa 2. Okey, so first step, okey, tiap-tiap kali dapat soalan je, benda pertama kena buat adalah kita kena kira, ni berkenaan dengan variance dengan sisihan piawai lah. Okey, benda pertama yang kita kena kira adalah dia punya min. X bar ni adalah min. Okey, so apa pula formula min? So min ataupun purata sama lah kan, tambah semua dan bahagi dengan bilangan data. So kita ada 5 tambah, okay, ni soalan A cikgu dekat soalan A, 3A. Muka surat 223. So X bar sama dengan 5 tambah 7
tambah 6, tambah 9, tambah 12, tambah 10, tambah 10, tambah 13. Okey, lepas tu hasil tambah semua data dan bahagi dengan bilangan data. So, bilangan data kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so bahagi dengan 8. So, ini adalah formula untuk min. Ada tak kat atas ni? Okey, so mungkin cikgu akan buat star sikit kat sini. Di mana formula min sama dengan hasil tambah data bahagi N. Ni formula dia. Okey. Ada lagi satu formula. Kalau untuk yang ada frekuensi ataupun kekerapan tu, hasil tambah F darab X, iaitu kekerapan darab dengan data bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, so ada beberapa formula lah yang nak kena tengok. Okey, so ni kalau untuk data tak terkumpul, so kita ambil kalkulator, tekanlah kalkulator. 5 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 10 tambah 10 tambah 13 bahagi 8. So jawapan dia 9. Okay, so next kita nak kira dia punya dia punya variance. So hasil tambah X kuasa 2. So X dia adalah data kan. Okay, so X tu serta X di kuasa 2 kan. So macam ni lah kita buat. 5 square tambah 7 square. Sepuluh square tambah 13 square. Okay, so dia kata hasil tambah X bahagi N. So dia ada berapa bilangan data? Ada 8. Okay, so kita bahagi dengan 8 je lah. Tolak dengan X bar kuasa 2. So min kita tadi 9. So dia akan buat 9 kuasa 2. Okay, so kalau yang macam ni lebih mudah untuk kita tekan kalkulator. So tekan je lah yang kira. 5 square tambah 7 square tambah 6 square. Bahagi 8 tolak 9 kuasa 2. So jawapannya adalah 7. So variance adalah 7. So sisian piawai sama dengan punca kuasa 7. Okay, nak biarkan punca kuasa 7 pun boleh. Cikgu nak ambil 4 titik peluhan. So 6, 4, 5, 8. Okay, so tu untuk data tak terkumpul. Okay, next kita tengok contoh untuk data yang terkumpul. So kita pergi kat soalan nombor 4. Okay, nombor 4, formula untuk variance kalau data terkumpul. Hasil tambah F X kuasa 2 bahagi jumlah F tolak dengan min kuasa 2. Okay, so dapat je soalan ni. Settlekan dia punya min dulu. So X bar untuk data terkumpul. Hasil tambah F darab X. So bilangan gol dengan bilangan pemain. So bilangan pemain akan dianggap sebagai dia punya kekerapan. Bilangan gol tu adalah dia punya data. Okay, so F 3 darab X. Macam tu. Tambah F darab X. Tambah F darab X. Okay, tambahkan semua. 1 darab 4. Bahagi
jumlah kekerapan. So jumlah kekerapan ada 20. Okay, so ni baru nak cari dia punya mean. So kita tambahkanlah. Kalau tak nak congak, tekan calculator je, buatlah 3 dan kurungan kosong. Tapi kalau congak tu lagi, mana yang boleh congak lah kan. Okay, so jawapannya adalah 9/5 ataupun kalau cikgu tukar kepada perpuluhan 1.8. Okay, so ni baru dia punya X bar ataupun dia punya mean. So kita gunakan mean ni dekat nanti kat belakang dia. Okay, ni formula dia tadi. So nak dapatkan variance, okay, ni formula dia. F darab dengan X kuasa 2. F darab X kuasa 2. So F kita, kekerapan kita adalah 3. So buatlah 3 darab 0 kuasa 2 tambah 5 darab, takut tak muat, 5 darab 1 kuasa 2 tambah 6 darab 2 kuasa 2. 5, 3 kuasa 2. Kekerapan darab data kuasa 2. Okay, so kena sentiasa kenal pasti data dengan kekerapan tu yang mana. Jangan tersilap antara data dengan kekerapan tu lah. Okay, lepas tu bahagi dengan jumlah kekerapan. So jumlah kekerapan dia ada 20 ataupun 20 orang tu. Tolak dengan min kuasa 2. So 1.8 kuasa 2. Okay, so kalau dia berjadual pun ada apa nama dia, ada kekerapan pun. So bezanya dekat kekerapan ni lah kita darabkan dengan data kuasa 2. Kalau tak data kuasa 2 je kan. Tu beza dia. Okay, so kita boleh kira 5 tambah tolak 1.8 kuasa 2. Okay, so jawapan dia adalah 1.26. Okay, so kalau kita nak tahu dia punya sisihan piawai adalah punca kuasa 1.26. Okay, ataupun 1.1225. Okay, cikgu ambil 4 tipuhan. So, itulah untuk berkenalan dengan formula, variance dan sisihan piawai. Okay, so tu je hari ni insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.